Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi kelas pertanian 3 tempat kita untuk bab 2 iaitu bab poultry. Okey, dalam bab 2 dalam subtopik 2.1.5 kita akan tengok menerangkan keperluan peralatan bagi sistem penternakan poultry secara komersial seperti kipas, pemanas, penggera, penjanik elektrik, jangka suhu, pengukur kelembapan atau hygrometer dan pengukur kelajuan udara, airspeed meter. Okey, kita tengok itu. Okey, keperluan peralatan. Kita tengok keperluan peralatan dalam sistem penternakan poultry komersial. Okey, penternakan poultry komersial. Okey, komersial ni maksudnya secara besar-besaran lah. Okey, tujuan untuk perniagaan. Okey, yang pertama kita tengok situ hygrometer. Hygrometer ni untuk mengesan suhu dan kelembapan. Okey, kelembapan. Okey, reban ni perlu suhu yang sesuai dan juga kelembapan yang sesuai. Okey, seterusnya yang kedua, bekas makanan automatik. Okey, bekas makanan automatik iaitu mesin pemberi makanan beraudio. Okey, seterusnya bekas makanan manual. Makanan manual ni untuk manual lah. Maksudnya kita kena bagi secara manual, secara sendirilah. Okey, seterusnya puting minuman. Okey, supaya ternakan kita dapat minum kat situ. Okey, bekas minuman. Bekas minuman ni yang manual punya lah. Okey, lampu. Okey, nampak ni lampu. Lampu ni walaupun kita tahu lampu ni bukan cahaya, tapi sebenarnya lampu ni lebih kepada untuk membekalkan haba. Okey, membekalkan haba. Set drug ataupun vaksin dispenser. Okey, tujuan untuk kita nak bagi vaksin pada ternakan kita. Okey, vaksin dispenser. Okey, seterusnya panel sistem kawalan automatik. Okey, ini bagi sistem penternakan yang menggunakan intensif ataupun lebih menggunakan kawalan secara automatik. Okey, seterusnya kipas. Kipas ni merujuk kepada kipas exhaust atau exhaust fan. Okey, banyak fungsi exhaust fan untuk membuang bau-bauan yang tak diperlukan, banyak mengeluarkan haba, banyak fungsi dia untuk kipas exhaust fan ni. Okey, penggera ni alam lah, sistem alam. Dia akan berbunyi jika ada musuh ke ataupun apa-apalah yang kita tak ingini berlaku pada kita punya sistem ternakan kita. Okey, generator ni bertujuan untuk membekalkan tenaga elektrik jika bekalan utama terputus. Okey, menghuraikan keperluan persekitaran. Tadi tu keperluan peralatan, ni keperluan persekitaran bagi sistem peternakan poultry secara komersial, iaitu pencahayaan, suhu, kualiti udara, pergerakan udara, pengalir udara, penyejukan, kesihatan dan juga keselamatan. Okey, kita tengok suhu, pencahayaan, penyejukan, kualiti udara, pergerakan udara, kesihatan, keselamatan. Ini semua adalah keperluan dari segi keperluan persekitaran. Okey, persekitaran untuk kita menghasilkan ternakan yang sihat. Okey, yang pertama pencahayaan. Okey, suhu dan juga pemanas suhu. Okey, pencahayaan dan juga pemanas suhu. Okey, kita tengok suhu yang sesuai digunakan dalam reban ayam pedaging yang diternak secara komersial adalah 23 hingga 26. Suhu pendudukan yang sesuai adalah dalam lingkungan 20 hingga 30 dan sentiasa perlu kepada pemantauan lah. Okey, untuk dari segi suhu. Okey, dari segi cahaya ni tak boleh terlalu terang. Sebab apa? Kalau cahaya terlalu terang, ternakan tu akan aktif. Bila akan aktif tu, kita akan memerlukan makanan yang banyak untuk nak menampung ternakan kita lah. Okey, reka bentuk pengudaraan yang baik. Bentuk itu. Kat sini ada pengudaraan. Okey, reka bentuk bersilang. Okey, dari segi kesihatan. Okey, kesihatan. Program pencegahan dilakukan sebelum ternakan diserang penyakit. Okey, pencegahan ni maksudnya sebelum berlaku lah. Contoh program sanitasi, kuarantin, pemvaksinan, penggunaan bakar toleran, persekitaran, resisten terhadap penyakit dan parasit.
Okey, program pengawalan penyakit dilakukan setelah ternakan diserang. Okey, kalau dah kena serang, kita jalankan program pengawalan penyakit. Contohnya pengasingan, penghapusan, kawalan vektor dan juga rawatan umum. Okey, penumbuhan biosecurity. Biosecurity adalah merupakan salah satu daripada aktiviti pengurusan kesihatan ternakan. Okey, ia bertujuan untuk memastikan ayam berada dalam keadaan sihat dan memberi pulangan yang tinggi. Kalau sihat, pulangan tinggilah. Sebab apa semua hasil ternakan kita menjadi. Antara beberapa aktiviti biosecurity ialah menyembuh larutan pembasmi kuman di dalam dan sekitar kawasan reban secara rutin. Rutin ni maksudnya hari-hari lah. Dibuat 2 atau hingga 3 kali sehari. Memisahkan ayam yang telah diserang penyakit. Kita kuarantin. Mengelakkan makhluk perosak memasuki ke dalam kawasan reban. Menghalang laluan keluar masuk pekerja, kenderaan, peralatan reban dan pemindahan pekerja antara setiap reban. Membasmi serangan haiwan pembawa penyakit. Yang membawa penyakit semua kita akan basmikan. Keselamatan. Dari segi keselamatan, hanya satu jenis ayam, iaitu ayam pedaging atau ayam penerus saja boleh dipelihara dalam satu kawasan ladang. Dia tak campur ayam pedaging lain ataupun ayam penelur lain. Tidak ada baka atau jenis ternakan lain boleh dipelihara dalam kawasan ladang. Maksudnya kalau dia beli ayam pedaging je, tak boleh ternakan lain. Ladang hendaklah mengamalkan sistem semua masuk semua keluar. Semua masuk semua keluar. Perbezaan umur antara ayam tidak boleh melebihi 2 minggu. Maksudnya umur dia lebih kurang, tak boleh lebih 2 minggu. 2 minggu tu dah kira dah lain lah. Anak ayam diperoleh dari ladang daging, dari ayam daging baka yang diakreditasi, iaitu diperakui oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Pintu masuk ladang dilengkapi dengan kemudahan pencelup tayar bertutup dan penyembuh. Pencelup kaki kekal di semua pintu masuk reban dan di semua kawasan pengeluaran. Kawasan ladang dipagar sepenuhnya. Memang agak ketat kawalan dia. Pagar dibina mengasingkan kawasan pengeluaran dari kawasan bukan pengeluaran, iaitu pejabat, stor dan juga rumah pekerja. Memang dia asingkan lah. Hanya satu pintu masuk ke dalam ladang sahaja digunakan. Pintu pagar ladang sentiasa tutup untuk mengelakkan daripada diceroboh. Kenderaan selain daripada untuk kegunaan ladang tidak boleh berada dalam kawasan pengeluaran. Hanya untuk kenderaan untuk kegunaan ladang saja. Susun atau premis dan bangunan ladang membantu menghalang pelawat dan kenderaan luar dari terus memasuki kawasan pengeluaran. Memang dia kalau boleh dia nak halang pelawat. So susun atur dan bangunan juga memainkan peranan. Jarak antara reban sekurangnya 10 meter. Jarak dia lebih kurang 10 meter. Kaki tangan ladang dan pelawat disediakan dengan kasut getah tinggi dan pakaian yang sesuai. Kalau kata ada pelawat, dia akan sediakan pakaian yang sesuai. Takut kalau kata pelawat tu ada virus ke apa ke, so dia boleh hindari daripada dijangkiti oleh ternakan kita itulah. Ladang mengamalkan pembuangan tinja yang sistematik. Tinja yang sistematik perlu dibungkus atau dikeringkan dengan segera. Ladang mengamalkan pembuangan sampah dan lain-lain sisa ladang dengan sistematik. Kawasan sekitar dalam ladang bersih dan kemas. Premis ladang, iaitu pejabat, stor, tanda, peralatan dan lain-lain, kemudahan diselenggara bersih dan teratur. Mempunyai sistem saliran yang baik. Sistem saliran dia dijaga dengan baik. Pencemaran bau dan lalat pada tahap minima. So kalau kata semuanya dalam keadaan bersih dan baik, pencemaran bau dan lalat pada tahap yang paling rendah. Rekod jadual kerja bagi mencuci reban dan jenis disinfektan yang digunakan perlu mengikut prosedur. Menyediakan pelan susun atur ladang, menyimpan rekod pengurusan ladang. Reban perlu ada bird proof, iaitu kumpulan burung migrasi. Untuk melaksanakan program pengawalan tikus. Bagi kita tahu tikus salah satu makhluk perosak. Dari segi pengudaraan. Dari segi pengudaraan, sistem peredaran udara di dalam reban terbuka bergantung kepada peredaran udara persekitaran reban dan semburan, iaitu secara mist ataupun secara fogging. Sistem peredaran udara di dalam reban tertutup bergantung kepada jenis kipas yang digunakan. Sistem tekanan udara positif, iaitu ataupun dalam bahasa Inggerisnya positive pressure system.
Okey, kipas yang berfungsi dalam mengalirkan udara keluar dan kipas yang menyedot udara. Okey, sistem tekanan negatif, negative pressure system. Tadi positive pressure system. Okey, kipas yang berfungsi menyalurkan udara yang disedot keseluruhan reban dan membebaskan udara tersebut keluar. Okey, dia sedot, lepas tu dia bebaskan keluar. Okey, tujuan dia pengawalan kualiti udara adalah untuk mengeluarkan haba berlebihan. Okay, sekarang ni dia keluarkan haba yang berlebihan. Mengeringkan kelembapan pada bahan sarap dan rantai, menghilangkan bau, menghapuskan gas amonia yang terkumpul. Okay, membekalkan pengudaraan yang bersih dan juga menjamin kesihatan ternakan dan manusia. Okey, sistem pengudaraan di dalam reban. Okey. Okey, cikgu rasa sampai kat sini saja. Dalam kelas seterusnya kita akan masuk tentang isu dan cabaran. So untuk hari ni kita stop sampai sini dulu. Cikgu harap semua boleh faham. Kalau tak faham macam biasalah boleh tag cikgu atau WhatsApp ataupun Telegram cikgu. Okey. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.